Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurfatin Nadirah binti Abdulladin, nomor matriks 055831. Saya akan membentangkan tugasan dirasa Al-Aqidah Al-Nasiyah USI 31003 di bawah pimpinan Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wokzin. Tajuk tugasan ini mengenai ceramah yang berkaitan pengenalan ilmu akidah, tauhid, usuluddin dan iman, Islam dan ihsan yang dirujuk dalam buku Keindahan Islam yang ditulis oleh Yang Berbahagia Tuan Guru Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Pengenalan ceramah. Ceramah ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Guru Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, yang mana beliau mengupaskan isi kandungan yang terdapat dalam buku Keindahan Islam yang ditulisnya sendiri, merangkumi hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan. Beliau juga menerangkan tentang keindahan syariat Islam, yang mana ianya merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, serta menyentuh mengenai ilmu tauhid, usuluddin dan iman. Di dalam ceramah ini juga menerangkan mengenai keindahan Islam, yang mana beliau memberi contoh melalui kehidupan realiti manusia, disandarkan kepada peniaga-peniaga di luar sana yang menggunakan pelbagai teknik marketing untuk melariskan jualannya dari segi testimoni dan gambar-gambar yang diletakkan sebagai iklan di media sosial telah menarik pelanggan untuk membeli produk tersebut. Begitu jugalah Islam ini ditonjolkan melalui keindahan-keindahannya sendiri bagi menarik Muslim dan Muslim untuk melihat sendiri keindahan yang terdapat dalam Islam tersebut. Di samping itu, penceramah juga ada membicarakan tentang mustajab doa pada hari Jumaat, yang mana di hari Jumaat digalakkan untuk berselawat lebih daripada hari biasa dan digalakkan untuk berdoa pada petang hari Jumaat kerana waktu-waktu tersebut merupakan waktu mustajab doa. Seterusnya, latar belakang ceramah. Penceramah digelar sebagai Abu Anas Madani, merupakan seorang ahli akademik dan agamawan di Malaysia. Penceramah menyebut dalam ceramah beliau berkaitan pengenalan dan ilmu akidah, tauhid dan usuluddin, yang mana ilmu akidah tersebut merujuk kepada satu ikatan kepercayaan kepada Allah, yang mana manusia perlu sampai kepada tahap kepercayaan yang jitu dan berilmu dalam pengabdian diri kepada Allah. Seterusnya, tauhid ini merujuk kepada ilmu mengesahkan Allah, dan yang terakhir adalah ilmu usuluddin yang berkaitan asas dalam agama yang berada pada rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Seterusnya, dalam ceramah ini juga beliau menyentuh berkenaan iman yang merujuk kepada kebatilan, Islam yang merujuk kepada kezahiran dan ihsan. Iman ini merujuk kepada keyakinan terhadap wujudnya Allah melalui hati yang dilapaskan melalui syahadah, iaitu kata, dan dizahirkan dengan amalan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Islam pula berasal daripada perkataan salama, iaitu bermaksud taat dan patuh, aman serta terlepas dari kekurangan zahir dan batin. Manakala dari segi syarak pula, Islam bermaksud tunduk, taat dan patuh akan perintah Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ihsan ini pula merujuk melakukan kebaikan kepada manusia dan menghindari diri dari melakukan perbuatan buruk dan keji. Seterusnya, kita melihat kandungan ceramah. Dr. Abdul Basit membincangkan dua poin penting, yaitu pada pendahuluan isinya ia menerangkan mengenai pengertian ilmu akidah, tauhid dan usuluddin. Kemudian beliau bergerak kepada topik perbincangan yang mengulas mengenai beriman kepada Allah, beriman melalui nama dan sifat Allah. Seterusnya, beriman dengan uluhiyah, yang mana terkandung dalam keindahan Islam melalui rukun iman. Ilmu akidah ini merujuk kepada simpulan kepercayaan. Dr. Abdul Basit menyimpulkan bahawa kepercayaan ini mampu membuatkan manusia datang ke tempat yang jauh dan berguru dengan orang yang tidak dikenali atau diketahui latar belakangnya atas dasar percaya. Islam ini, agama kita, melarang mendengar kata dari agama lain untuk mengelakkan kekeliruan.
Hanya orang-orang yang mantap akidah sahaja boleh mendalami perbandingan agama, yang mana ia merujuk kepada mereka yang mahir asas akidah. Seterusnya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini merupakan perbincangan tentang mengesahkan Allah Ta'ala, yang mana sesungguhnya Allah itu Maha Esa dan tidak ada duanya. Seterusnya kita lihat kepada ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini ditafsirkan sebagai ilmu asas agama, yang mana merujuk kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Dr. Abdul Basit mengupas mengenai beriman keindahan Islam melalui rukun iman, yaitu pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini merupakan rukun dan asas utama yang merupakan kewajiban tertinggi manusia, yang mana kita sebagai manusia kena memahami Allah itu daripada 3 perkara, iaitu namanya, sifatnya dan juga ketuhanan Allah. Orang yang tidak beriman tidak mempunyai harapan untuk selamat daripada neraka. Seterusnya kita lihat beriman melalui sifat, nama dan sifat Allah, yang mana Allah memiliki 99 nama. Dalam Al-Quran disebut, orang yang menghitung nama Allah akan memasuki syurga. Seterusnya, kita sebagai manusia hendaklah menghayati nama Allah dengan memahami setiap maksudnya. Orang yang menghayati nama dan sifat ini dinaikkan satu tingkat, yakni dalam darjat ihsan. Ulama berkata bahawa kita perlu menanam 3 sifat Allah di dalam hati, iaitu Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, dan Allah Maha Mengetahui. Sesungguhnya penghalang seorang manusia itu untuk mengingati Allah adalah sifat lagha dan juga dosa-dosa yang bersarang dalam dirinya. Seterusnya kita lihat poin terakhir, yakni beriman dengan uluhiyah, yang mana hanya Allah yang kita patut sembah dan meminta pertolongan, dan kepada Allah jugalah kita patut berdoa. Kita tidak boleh meminta dengan makhluk, kerana makhluk ini merupakan ciptaan Allah dan tidak mempunyai kuasa. Namun di sini terdapat isu di mana rakyat umat Islam tidak beriman kepada qada dan qadar, dan menyebabkan kita percaya ataupun bergantung kepada bomoh, yakni manusia. Oleh itu, kita hendaklah menetapkan pada diri untuk beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya kita membincangkan mengenai kekuatan dan kelemahan ceramah. Kekuatan ceramah, isi yang disampaikan adalah tersusun dan mudah dipahami. Penceramah juga menjelaskan dan menghuraikan contoh dengan relevan. Selain itu, penjelasan yang diberikan didatangkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Beliau juga mengeluarkan fakta yang membuatkan para pendengar berfikir dengan lebih mendalam. Selain itu, penceramah juga banyak membuat perkongsian doa dan zikir yang bagus, serta kandungan ceramah menarik jiwa anak muda dengan gurau yang tidak mempunyai makna tersembunyi serta penerangan yang jelas, kerana dengan peredaran zaman, contohnya isu semasa. Perkara ini menarik anak muda untuk mendalami ataupun mengikuti lagi ceramah tersebut. Dalam ceramahnya, beliau juga banyak mengajak pendengar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan percaya pada Allah. Seterusnya, kelemahan ceramah ini tidaklah banyak, namun kita dapat lihat bahawa ceramah ini kurang rujukan dari kitab-kitab karangan ulama lain, dan juga ceramah ini berpandukan buku yang ditulis beliau sendiri. Kesimpulannya, ceramah yang disampaikan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman ini sangat jelas dan menarik. Dapat kita rangkumkan bahawa ilmu-ilmu ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ada menyebut dalam ceramahnya bahawasanya dalam agama Islam tidak dibenarkan mendengar kata-kata daripada agama lain kerana khawatir akidah akan terpesong, melainkan benar dan kuat imannya.
Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.